Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat malam. Salam reformasi, salam perjuangan saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang menonton saya pada malam ini. Terima kasih kerana terus bersama dengan saya. Saya nak tunjuk ni sebenarnya tadi. Macam tuan-tuan. Ingat lagi saya? Saya orang yang sama, jangan risau. Cuma bila saya pakai kacamata ni saya tak nampak langsung. Ni kacamata lama yang saya selalu live dululah kalau tuan-tuan perasan kan. So inilah dia kacamata, saya tak nampak dah pakai kacamata tu. Gila blur kan. Blur. Oi, saya tak boleh lah. Tadi saya pakai ni, dia tu meletup. Tu strip. Bahaya juga pakai lampu tu. So saya tak pakai tu. Terima kasih. Alright, so Alhamdulillah. Terima kasih kerana terus bersama saya. Terima kasih kerana share 24 orang. Tolong share 500 lebih ni. Terima kasih yang 1000 lebih yang menonton kita. Terima kasih juga yang ada bersama dengan kita pada malam ini. Dan saya harap tuan-tuan dan puan-puan terus share, like, subscribe. Kadang penat. Kita penat juga ni bawa balik Bobby meeting ni sebenarnya. Kan? Tu yang 10.30 juga ni malam ni kan. Tapi tak apalah. Sebab tuan-tuan dan puan-puan, InsyaAllah ada berita, ada cerita, kita teruskan juga live kita. Regardless of anything lah kan. Kita teruskan. Orang nak kutuk ke, orang nak puji ke, orang nak kata ke, itu tak apalah. Itu masing-masing punya pendapat tuan-tuan. Ada yang suka, ada yang tak suka kan. Macam tadi ada yang komen. Ada lagi dia ni, dia kata lah. Dia ada orang, dia orang ni geng kat TikTok lah terutama je kan. Dekat YouTube pun dia juga buat fake account semata-mata nak skodeng saya punya live. Menarik tuan-tuan Dia orang buat fake account semata-mata nak skodeng saya punya live. Menarik. Baik, malam ni kita akan berbicara beberapa perkara. Antaranya adalah Sanusi sedih siasat SPRM sebab salah cakap. Rumah geh dan cerita pelampau agama. Kita akan cerita malam ini bagaimana pelampau agama yang telah merosakkan nama baik agama kita sekarang ini telah menggunakan strategi tersebut untuk menakut-nakutkan orang Islam yang peace loving sebenarnya dan merosak dan hijacking our religion. Pengampunan Najib, bila pengampunannya? Isteri Daim kata dia sudah kaya sebelum masuk politik. Apa kaitan dengan cerita? 90 gambar lucah dalam telefon Abid Liu. So malam ni kita akan bercerita perkara-perkara yang sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Tolong share, tolong like, tolong subscribe. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan yang bersama dengan saya. Terima kasih juga yang terus sharing, terus share kat bawah ni. Terus tap love tuan-tuan. Terima kasih bersama dengan saya. Okey, kita mulakan dengan cerita Ustaz Abid Liu dalam perbicaraan beliau di Tenum, Sabah. Saksi 90 gambar berunsur lucah dalam data telefon Abid Liu. Seorang pegawai polis memberitahu Mahkamah Magistrate Tenum di Sabah sebanyak 90 keping gambar dipercayai berunsur lucah ditemukan dalam data yang diekstrak daripada telefon bimbit pendakwah Abid Irwan Ibrahim Liu atau Abid Liu. Juru analisa Unit Siasatan Jenayah Komputer Forensik Polis Diraja Malaysia, Inspektor Yip Chang Ching, 43 berkata dia menganalisis data itu yang disimpan dalam sebuah pemacu kilat dan hasil analisisnya pada 10 Mac menemukan gambar itu serta 3 rakaman video juga dipercayai berunsur lucah. Dia berkata demikian ketika pemeriksaan utama oleh Timbalan Pendakwa Raya Zahidah Zakaria mengenai hasil analisisnya terhadap barang kes iaitu sebuah pemacu kilat yang diserahkan oleh syarikat LJMS Berhad kepada PDRM. Saksi pendakwaan ke-8 itu berkata dia mengambil masa kira-kira 4 jam 50 minit untuk membuka fail yang diekstrak supaya boleh dibaca oleh perisian forensik. Setelah fail dibuka, saya mengambil masa lebih kurang 2 hari untuk meneliti dan menganalisa data itu supaya dapat mengeluarkan data yang diperlukan mengikut permohonan dalam borang analisis yang disediakan pegawai penyiasat, katanya. Ia berkata data dianalisisnya turut mengandungi laporan 2 panggilan keluar yang dijawab oleh pihak lain selama 136 saat dan 1346 saat masing-masing pada 1 Mei 2021 7 pagi dan 20 Mei 7.50 pagi. Dia berkata dia telah menyerahkan pemacu kilat tersebut kepada pegawai penyiasat pada 10 Januari tahun lepas. Liu berhadapan 11 pertuduhan, antaranya mengaibkan kehormatan seorang wanita berumur 40-an dengan menghantar perkataan dan gambar lucah ke nombor telefon mangsa melalui WhatsApp pada Mac dan Jun 2021. Pertuduhan mengikut Seksyen 509 yang membawa hukuman maksimum penjara 5 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali. Perbicaraan Abid Liu ni kita dah cover sebelum ni lama sebelum ni saya dah cover. Saya kata saya tak berani nak komen siapa betul siapa salah sebab perbicaraan belum lagi bermula. So perbicaraan sekarang sudah memula. Now kalau kita faham jenayah sebagaimana saya selalu terangkan pada tuan-tuan dan puan-puan,
Pada peringkat ini adalah peringkat prosecutor. Erti kata, ini peringkat pendakwaan. Pihak pendakwaan akan mengemukakan semua saksi, semua bukti, dia akan mengemukakan semua perkara lah tentang kes-kes tersebut. Setelah habis, setelah submission, maka mahkamah akan menentukan sama ada prima facie atau tidak. Kalau sekiranya ada prima facie, maka dan peguam bela datang untuk nak datang dengan pembelaan-pembelaan mereka. So sekarang ini mereka telah sampai ke satu peringkat. Peringkat ini adalah di mana expert witness, saksi dipanggil untuk nak ekstrak data-data ataupun melihat apa yang terdapat di dalam telefon bimbit. Namun isu yang dibangkitkan, isu nak dibawakan adalah berkenaan dengan, ini saya saja cerita secara umum je lah kan, dan apa yang perlu dibuktikan oleh peguam pendakwa raya sebenarnya. Isu yang dibawa dalam hal ini adalah bagaimana Abid Liu dikatakan dituduh menghantar video dan juga gambar-gambar lucah kepada wanita tersebut. Okey, itu tuduhan dia. Namun yang hendak dibuktikan, bila dia cek telefon, dia kata ada gambar lucah di dalam video, di dalam telefon. Now, ada gambar lucah di dalam telefon belum bermakna dia menghantar gambar tersebut kepada wanita tersebut. Sebab pertuduhannya kepada wanita. Memiliki gambar lucah adalah satu cerita ataupun pertuduhan yang lain. Kan? Salah tak salah itu cerita lain. Itu satu pertuduhan. So, dia nak kena buktikan bahawa memang betul dia telah menghantar gambar tersebut kepada wanita. Itu yang pertama. Yang kedua, custodian. Maksudnya, di dalam phone Abid Liu, kalau dia orang nak petikaikan pun, dia boleh kata phone ini bukan saya punya, ataupun ada telah ditempered dan sebagainya. So perkara-perkara teknikal macam ni yang biasanya polis dah faham dan dia tahu macam mana nak handle this kind of situation. Yang ni saya tak komen panjang-panjang because it masih lagi ongoing trial. So kita tunggu dan lihat. Dan saya saja bawa untuk tatapan dan juga untuk update kepada tuan-tuan dan puan-puan. Baik. Kita bawa kepada cerita Daim yang sekarang ini asetnya disita dan juga disitalah oleh SPRM baru-baru ini. Okey, isteri Daim dakwa, Daim dianiaya kerana berjaya dalam perniagaan. Isteri bekas Menteri Keuangan Daim mendakwa suaminya dianiaya oleh pihak berkuasa atas kejayaan dalam perniagaan. Naimah Khalid berkata kerajaan tidak boleh cuba mencemarkan reputasi individu untuk menyelesaikan pertelingkahan politik lampau. Umum mengetahui Daim merupakan ahli perniagaan yang sangat berjaya sebelum menyertai kerajaan pada 84. Malah media secara meluas merujuk beliau hartawan dan jutawan sebelum memegang jawatan awam 40 tahun yang lalu. Kini sebuah kempen memutarbelit maklumat dan persepsi dijalankan bagi memberi gambaran bahawa beliau beliau serang yang korup semata-mata kerana sangat kaya. Ini salah ayat ni. Ia suatu yang tidak munasabah dan masuk akal. Malah tiada ahli perniagaan yang berjaya di negara ini akan terlepas daripada tuduhan sedemikian, katanya. Dia seterusnya menambah bahawa Perdana Menteri telah beberapa kali mendakwa Daim mempunyai kekayaan haram tanpa memberikan bukti. Adakah Perdana Menteri mencadangkan ahli perniagaan Melayu yang berusaha keras dan kebolehan tidak boleh menjadi kaya tanpa menggunakan jalan tidak sah atau haram? Ini hanya merupakan tanggapan stereotip palsu mengenai kehidupan orang Melayu. Dia menambah bahawa Anwar harus menghormati prinsip tidak bersalah, melainkan kesalahan dibuktikan di mahkamah. Turut hadir adalah dua anak lelaki Daim. Naimah berkata ketika mereka dimaklumkan pada Isnin bahawa mereka akan dipanggil pagi ini untuk membantu siasatan. SPM sedang menyiasat bekas menteri itu berhubung pendedahan mengenai kekayaannya susulan pendedahan rekod kewangan antarabangsa dikenali sebagai kertas Pandora. Dokumen itu mendapati dalam rekod itu sahaja anak, isteri atau rakan perniagaan Daim bersama-sama memegang aset bernilai sekurang-kurangnya 25 juta pound sterling atau kira-kira 141 juta ringgit. Daim sebelum itu menjawab Malaysia Kini mengenai kertas Pandora mengatakan semua urusan adalah sah dan dengan semua cukai dibayar. Meneliti entiti luar persisiran yang tidak menyalahi undang-undang, tetapi dalam beberapa keadaan amalan itu telah dikaitkan dengan pengelakan cukai. Dalam kes lain, ia adalah cubaan untuk mengekalkan kerasaan atas pelbagai sebab. SPM kata ia telah menghantar notis kepada Daim pada Jun lalu untuk isytihar hartanya, tetapi mendakwa ia tidak dipenuhi walaupun setelah 5 tempoh lanjutan diminta oleh bekas Menteri Keuangan. Okey, ini seterusnya mereka terus menyita bangunan Ilham. So untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, isteri dan juga dua anak Daim juga dipanggil untuk disiasat oleh SPRM dan sebanyak 5 kali permohonan sebenarnya dibuat oleh SPRM untuk Daim mengisytiharkan harta ataupun mengemukakan pengisytiharan harta. Kalau kita baca dekat sini, menghantar notis kepada Daim untuk isytihar hartanya, tetapi ia tidak dipenuhi walaupun setelah 5 tempoh lanjutan. Maksudnya 5 kali dilanjutkan tempohan. Maksudnya dia minta tunda untuk dia untuk dia isytiharkan harta, tak dilakukan. Akhirnya setelah disita, itu yang berlaku.
Now, Daim ni bukan, it's not an open secret. Saya ada download benda ni dari internet, tuan-tuan. Tuan-tuan boleh pergi cari sendiri. Berita The Business, Malaysian Business tahun 2004. Saya print. Dan salah satu bisnes yang Daim terlibat juga adalah, kita tak tahu yang kita sebenarnya tak ramai yang tahu bahawa dia adalah owner kepada satu bank. Dan bank itu adalah bank bersifat international dan cawangan-cawangannya antaranya ada di Afrika. Kan, dipanggil Commercial Bank, International Commercial Bank Group atau ICB. ICB. Dan kalau tak silap saya, bank ini dia take over tahun 1994 pada zaman masa itu Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah Menteri Keuangan, if I'm not mistaken. Tetapi dan it's still going on. I don't know sampai sekarang masih atau tidak. Setakat last saya check tahun 2013 kot masih lagi, but later saya tak dapat the information lah. Tetapi ini antara bisnes yang beliau terlibat. I'm not saying anything, I'm just saying yang secara awalnya memang dia seorang businessman yang berjaya. Awalnya, even sampai sekarang pun kita kata dia seorang businessman yang berjaya. Cuma sama ada bukti atau tidak, dia bergantung kepada apa yang SPRM bawa dan kemukakan. Tuan-tuan, dia macam ni. Dia bukan masalah kaya, dia bukan masalah orang Melayu dan sebagainya. Ramai je orang Melayu kaya. Kan? Tapi menarik kalau kita tengok billion of dollars di dalam bisnes perbankan seperti ini, tetapi Daim tidak tersenarai pun di kalangan 10 orang atau 100 orang yang terkaya di Malaysia. 10 orang lah at least kan terkaya di Malaysia. Dia tak tersenarai pun. So, backs the question lah. What happened? Apa yang berlaku? Dan another question, kalau kita tengok tadi nilaian Pandora Papers tak banyak pun, 140 juta je kan. Untuk level dia is nothing lah. Tetapi it's not about the sum, it's about avoiding taxes. Yang itu sebenarnya antara perkara yang dikorek oleh SPRM dan juga mungkin LHDN untuk isu-isu seperti ini kan. Normally avoiding taxes tu yang berlaku. But still benda ni ongoing cases dalam siasatan. Dan dengan freezingnya aset tersebut, kita nampak bahawa dia telah trigger international punya, international punya, yalah, FBI, CIA sebagainya. Tuan-tuan, sebut pasal FBI. Okay, habis cerita tu. Tapi saya continue lah. Saya tengok hari ni Netflix, The Man on the Run. Man on the Run dalam Netflix. Iaitu berkenaan dengan Jolo dan juga Najib Razak. Man on the Run. Saya tengok hari ni, saya baru habis tengok, bukan hari ni, hari tu dah tengok. Ini second time saya tengok. This is the second time saya tengok sebab saya nak tengok detail dia. Dalam Netflix sekarang ni, tuan-tuan boleh tengok Man on the Run. Menarik. Alamak. Kenapa dia tak keluar? Alright. Man on the Run ni adalah berkenaan dengan cerita yang membabitkan 1MDB. Kes 1MDB Najib Tun Razak dan juga Jolo, dan banyak interview dilakukan kepada pelbagai pelbagai agensi lah. Dia termasuklah DOJ, FBI, termasuk juga Datuk Seri Anwar Ibrahim sebelum dia menjadi Perdana Menteri, termasuk juga kepada Najib Razak sendiri. Termasuk juga Najib Razak sendiri dan DH dan sebagainya, Russell Brown. So ramai yang di-interview. Saya sarankan tuan-tuan pergi tonton Man on the Run ini dan lihat sendiri secara summary-nya apa yang berlaku. Banyak juga yang tak diceritakan di dalam cerita Man on the Run ini, mungkin sebab dia sejam 40 minit je tak sempat nak cerita semua. But Man on the Run ni give you the gist. So apa yang berlaku, Peguam Najib semalam 2 hari lepas telah cuba mendapat petition, telah cuba buat injunction supaya dokumentari tersebut dihalang untuk disiarkan di Malaysia. Peguamnya telah try untuk mendapat injunction lah. So saya sarankan tuan-tuan pergi tengok sebelum dia kena ban. Mungkin kalau kena ban lah di dalam Netflix. Sebelum dia kena ban di dalam Netflix. Tapi nak cerita bahawa kalau kita nak bercerita tentang bagaimana wang dibawa keluar apa semua, tuan-tuan tengok cerita tu. Tuan-tuan tengok cerita itu. Okey, habis. Kalau jumlah cukup, Ketua Parti dah menghadap Agong, IGP. Ketua Polis Negara Rizaldin mempersoalkan mengapa dakwaan bahawa pembangkang mempunyai bilangan cukup membentuk kerajaan dibuat oleh mereka yang tidak mempunyai autoriti.
Katanya sekiranya dakwaan tersebut benar, sudah pasti ia datang daripada pemimpin berkenaan. Sekiranya betul nak berlaku, ketua parti atau seterusnya akan bawa menghadap agung ataupun membawa pendedahan di dalam parlimen. Mengatakan kita ada sekian nombor dan kita buat undi tak percaya dalam parlimen, kata Razaruddin pada sidang media. Razaruddin turut menjelaskan polis telah membuat kertas siasatan berhubung usaha untuk menjatuhkan kerajaan. Now, it's about time lah. Dalam section, saya tengok section berapa di dalam kanun kesiasaan, memang ada satu section khas untuk menangkap mereka yang cuba menjatuhkan bukan menjatuhkan demokrasi lah, menjatuhkan kerajaan yang sah dengan cara yang tidak sah, dengan menimbulkan keresahan dan sebagainya. So, bila perkara ini dilakukan, terutama kita kena faham kenapa. Dan yang menariknya, Saitro Tun yang banyak main benda ni. Saya nampak macam saya sebut dalam wacana saya malam tadi, saya kata dia seolah-olah nak menutup cerita Daim, cerita bekas Perdana Menteri ditahan dan sebagainya. So dia seolah-olah nak menutup cerita tersebut. Jadi bila kita semua dah mula bercerita, kita dah divert away daripada kisah yang sepatutnya, iaitu kisah berkenaan dengan rasuah, penyalahgunaan kuasa, penangkapan, siasatan daripada SPRM dan sebagainya. Jadi benda macam ni yang sebenarnya yang kita kena fokus on, tetapi kita hilang fokus sebab akhirnya kita banyak bercerita kepada kisah-kisah sebegini. Sehingga kan kalau kita tengok apa orang kata 3 MP bersatu. 3 MP bersatu sendiri yang sokong PM Nafi diajak sertai langkah Dubai. Even yang 3 orang yang sokong PM pun kata tak pernah pun orang ajak dia pasal langkah Dubai. 3 ahli parlimen baru-baru ini mengisytiharkan sokongan terhadap Perdana Menteri, menegaskan tidak menerima sebarang tawaran menandatangani akuan bersumpah SD untuk menukar kerajaan di tengah-tengah spekulasi langkah Dubai. Ahli Parlimen Gua Musang, Parlimen Jeli dan juga Labuan menegaskan perkara itu ketika dihubungi. Saya tak terima apa-apa tawaran tanda tangan SD dan saya kekal komited menyokong Perdana Menteri. Soali pula menegaskan dia tidak akan buat pusingan U sama sekali dalam soal tersebut. Now, kita tak ada isu tuan-tuan. So daripada segi sokongan itu sebenarnya kukuh dah. Itu bukan isu dia. Now isu dia adalah berkenaan dengan persoalan. Adakah dikira sebagai lompat parti? Saya dah bagi tahu 2 hari lepas. Formula nak jatuhkan kerajaan malam tadi. Formula nak jatuhkan kerajaan mudah je. Pergi ke dalam parlimen, buat undi tak percaya atau undi percaya. Simple. Tetapi sampai sekarang, mereka tak berani buat demikian. Tetapi secara berseluruh dan melawaknya mereka berkata, kita sudah cukup jumlah, kerajaan akan tumbang pada bila-bila masa. Terutama Sanusi lah yang cakap demikian kan. Ahli-ahli parlimen lain, atau ahli-ahli pimpinan PN lain, tak ada pun berbincang ataupun bercakap tentang perkara sedemikian. So saya rasa benda-benda macam begini kita boleh dismiss lah dan kita boleh fokus balik dengan perkara yang sepatutnya kita lakukan, terutama dalam pembangunan ekonomi. Dan yang kedua berkenaan dengan isu kalau kita kata sekarang ini, iaitu kes-kes yang seperti mana yang kita sebutkan tadi kan, berkenaan dengan Daim dan sebagainya, bekas PM disiasat dan sebagainya kan, kalau kita tengok. Dan dalam kenyataan itu juga saya juga membawa kenyataan daripada bila siasatan tersebut sedang berlaku, siasatan yang sama sedang berlaku, bahawa Ismail Sabri juga telah dipanggil. SPRM sudah rakam keterangan Ismail Sabri. Suruhanjaya SPRM telah merekam keterangan bekas Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob, kata Pesuruhjaya Azam Baki. Ini bagi membantu siasatan berhubung penggunaan dana 700 juta yang dibelanjakan untuk tujuan publicity dan promosi semasa pentadbiran terdahulu. Utusan Malaysia melaporkan proses mengambil keterangan berlangsung 5 jam dari 10 pagi sehingga 4.45 petang. Keterangan Ismail Sabri diambil bagi siasatan di bawah AMLA, Akta Pencegahan Pengumpulan Wang Haram, Pencegahan Pembayaran Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram atau AMLA TFPUAA 2001 dan Akta SPRM 2009. Selain anggota Parlimen Baru, SPRM dilaporkan turut menyiasat beberapa bekas pegawainya, termasuk pembantu Ismail dilantik secara politik ke dalam jawatan kanan Perdana Menteri pada ketika itu. Siasatan itu dilaporkan dibuat 4 hari setelah Menteri Komunikasi berkata, iaitu Muhammad Fazil berkata, rakyat berhak tahu berkenaan perbelanjaan 700 juta untuk iklan dan publicity oleh 2 pentadbiran lalu. Pada November lalu, Perdana Menteri mendedahkan 700 juta dibelanjakan di antara 2020 dan 2022 untuk menunjukkan pencapaian kerajaan. Anwar memberitahu bahawa sebanyak 500 juta dibelanjakan ketika pentadbiran Muhyiddin, manakala 200 juta lagi ketika pentadbiran Ismail Sabri. Itu pun ada balance
sebanyak 50 lebih juta dan 50 juta itu digunakan oleh Perdana Menteri untuk kalau kita tengok billboard yang berkaitan dengan bandani sebagainya, itu balance daripada 200 juta tersebut. So dia tak guna belanja baru pada tahun 2023. So isu dia adalah bukan satu perbelanjaan 700 juta, dia bukan 7 juta, bukan 70 juta, 700 juta. Hampir 1 bilion, itu yang pertama. Yang kedua, 700 juta tu belanja apa? Kan? Belanja apa? Apa yang dibelanjakan untuk apa? Pada masa itu, di sana cerita, media kita punya, ialah RTM, TV, RTM lah pada waktu itu, RTM kita punya dan sebagainya. So, begs the question, 700 juta ini untuk belanja apa? Jadi bila dalam Sina, dia kata, soalan daripada moderator, dia kata, moderator kata, yelah, kita tak ada dalam PN sekarang ini mendahului dalam TikTok ni PN mendahului. Kita kata simple je, because PN spend money on TikTok a lot. They spend. Sebab itu saya kata PN confident bahawa mereka boleh menang. Siapa berani jamin 700 juta itu tak termasuk belanja untuk nak promosi di TikTok? Of course 700 juta itu untuk bayar perbelanjaan publicity. So, adakah mustahil 700 juta itu dibelanjakan juga bukan setakat untuk kerajaan, tetapi untuk bukan kerajaan, maksudnya untuk parti politik. And that is why kenapa dia was so confident in winning the election. Kalau diikutkan situ 500 juta, half a billion spent by Muhyiddin Yassin setakat tahun 2020 sehingga 2021. Sebelum beliau jatuh menjadi Perdana Menteri. Dijatuhkan daripada menjadi Perdana Menteri. So dalam tempoh itu saja dia spend 500 million, 500 juta untuk publicity, tuan-tuan. So korang rasa dia tak rasa confident ke boleh menang? Kalau dia spend 500 juta, itu yang dia spend di atas kementerian yang melibatkan komunikasi. Kita tak tahu lagi yang dia spend di dalam parti. Kalau kita tengok data ditunjukkan oleh akaun Bersatu, itu saja puluhan juta untuk publicity. Itu dalam akaun Bersatu. Kan? Itu dalam akaun Bersatu, puluhan juta publicity. And that is why kenapa dia leading. Sedangkan Pakatan Harapan, Allah, nak spend duit atas TikTok pun tak sanggup, tuan-tuan. Tuan-tuan, saya punya akaun TikTok saya ni kena ban. Orang tak boleh bagi gift kat saya. Saya ada 1.5k yang view saya sekarang ini. Seorang pun tak boleh bagi gift kat saya. Saya kena ban. Saya ni penyokong kerajaan, tapi yet dia orang tak boleh tolong saya untuk leave ban saya. Bukan saya nak batak sangat gift tu, tetapi maksudnya orang macam saya pun kena ban. Di zaman kita jadi kerajaan. Tetapi pada zaman mereka menjadi kerajaan, dia boleh guna sesuka hati, tuan-tuan. Dia boleh tangkap sesuka hati, dia boleh tuduh sesuka hati, dia boleh belanja sesuka hati. And that is what happened. Dan now you know kenapa mereka lead di dalam membuat persepsi. Betul juga apa yang moderator itu kata. Dia kata bila Ilham Center kata perlukan influencer. Kemudian moderator kata, yalah kat sebelah awak tu influencer. Tapi masalahnya saya seorang. Kan, saya seorang so-called influencer. Saya tak ngaku diri saya influencer pun. Walaupun malam ni 8-10 ribu orang menonton kita. Saya bukan influencer. Tetapi nak cerita, kita seorang-seorang nak pergi lawan. Bukan saya kata dalam TikTok ni tak ada geng PH. Ada, ramai. Ramai geng PH. Tetapi yang really kita nak push forward tu, kita kena, yelah, nak kena belanja macam PN. Ratus juta kena belanja. Tapi masalahnya, apa masalahnya, tuan-tuan? Kerajaan ni bukan kerajaan sakau. Itu je. Kerajaan ni bukan kerajaan sakau. Apa? Tuan-tuan ingat kami kena bayar ke? Kan hari-hari live. Ni mata saya ni pun nak buka pun tak boleh ni. Dah penat sangat. One whole day saya buat kerja. Kan? Terlalu penat. Tapi saya gagahkan juga buat live. Kenapa? Kita tak nak ada gap kat situ. Kita tak nak ada dia orang ambil ruang dan peluang untuk jahanamkan atau jatuhkan negara kita. We take that opportunity. Kita bersemangat juga ni. Walaupun saya punya lampu tadi meletup. Itu saya tak tahu. Saya nak pasang pun saya rasa takut ni, kan. Bukan meletup, dia kick tadilah, kan. Tapi poinnya, tuan-tuan, they spend that much money. And that's why they were so confident that they're going to win. Tuan-tuan ingat komen maki kat bawah ni dia orang tak berbayar ke, tuan-tuan? Tuan-tuan ingat dia orang tak ada duit baki ke? Yang komen-komen memaki ni, dia kata kami tak terima bayaran. Tuan-tuan ingat dia orang tak terima bayaran ke? Sanggup buat fake account banyak-banyak. Tuan-tuan ni orang tak ingat tak terima bayaran ke? Saya ada jumpa seseorang lah. Dia kata saya, bang, dia kata pada zaman Bersatu dahulu, kami dibayar satu orang RM500 setiap bulan sebagai cyber trooper Bersatu.
Tahu tak abang, kami ada berapa ramai? Berapa ramai saya tanya? Ada 200 orang. Tonton kali. Kami ada 200 orang. Every month kami dibayar RM500. Itu kami yang macai. Yang pimpinan atas lain. Kami macai ni RM500. Tapi kerja kami mudah je. Maki, komen, like, subscribe. Itu je. Bukannya buat live macam ni. Yang buat live macam ni lain. Dia punya level. Bayaran dia lain. Dan Ratu Naga sendiri dedahkan. Bayaran dia orang sampai juta-juta. Tuan-tuan, 200 orang. Tuan-tuan kali Okay, 200 orang kali dengan RM500 seorang. Itu dah berapa? Itu dah 100,000 sebulan. Dan dia dibayar, dia kata selama 2 tahun. For 2 years, they were paid. Dan dia mengaku sendiri, dia kata saya mengaku saya terima. Kan? Saya terima, yalah orang bayar walaupun dia orang PKR. Dia budak PKR tapi orang bayar, kita ambil lah. Dia kata, alah kerja saya like, share, subscribe je, itu je. Dia cerita kat saya, tipu dia, tipu saya lah kan. Tipu dia, tipu saya lah. Tapi nak buat macam mana? Dah itu memang dia cakap. Dan dia tunjuk sendiri 3-4 orang tim yang memang ikut dia pada waktu itu. That's how much money they got. So kita sekarang ni lawan dalam keadaan kita berlawan apa yang ada lah. Kita grab apa yang ada. Kerajaan ini bukan kerajaan sakau. So minta maaf kalau bukan minta maaf. I'm not asking any. I'm not apologizing pun. Kalau sekiranya ada yang tiba-tiba marah. Kerajaan ni tak boleh bagi macam PN dulu. Memanglah sebab kita tak sakau. Tu je. Habis cerita kat situ. Nah, cerita pengampunan Najib ni datang balik kan. Ada yang kata Najib akan diampunkan, Najib akan, sebab hari ni ke semalam ada mesyuarat melibatkan apa orang kata ialah mesyuarat lah wilayah menteri, Perdana Menteri dan sebagainya. So ada bincang ke tidak isu pengampunan Najib? Kabinet tak bincang isu pengampunan Najib. Mesyuarat Kabinet yang dipenuhi oleh Perdana Menteri hari ini tidak membincangkan perkara berkaitan lembaga pengampunan, termasuk pertimbangan permohonan pengampunan buat Najib. Jurucakap Kerajaan Fahmi berkata, ketika diminta mengulas mengenai laporan Channel News Asia bahawa permohonan bekas Perdana Menteri akan didengar dalam sesi lembaga pengampunan pada minggu ke-3 Januari. Kami tidak membincangkan perkara ini dalam mesyuarat Kabinet hari ini. Dan Najib sendiri pun mengatakan dia tidak tahu bila pengampunannya akan dibincangkan. Najib sendiri tidak tahu jika lembaga pengampunan akan memesyuarat pada bulan ini untuk membincangkan permohonan pengampunannya, kata peguam bekas Perdana Menteri itu. Mengulas laporan Channel News Asia hari ini mendakwa lembaga itu akan memesyuarat bulan ini, Muhammad Syafiq mempersoalkan bagaimana organisasi media boleh mendapat maklumat itu, memandangkan mesyuarat itu seperti itu dibuat dengan penuh kerahsiaan. Kami sebagai pengguna wajib tidak pernah dimaklumkan berkenaan langkah yang diambil lembaga pengampunan jika ada berkaitan permohonan pengampunan anak guam kami. So daripada segi pengampunan itu, memang itu kuasa orang kata lembaga pengampunan, Perdana Menteri yang di-Pertuan Agong dan juga jemaah atau lembaga pengampunan lah yang untuk menentukan. So kalau di dalam kabinet hari ini pun hari ini kot, tidak dinyatakan bahawa ada isu ataupun ada dibangkitkan berkenaan dengan isu pengampunan Najib. So saya rasa perkara itu it's quite straightforward, sebenarnya tidak ada. Sebab ada orang juga forward saya yang Channel News Asia tu berkenaan dengan apa orang kata ialah perkara tersebut lah kan, berkenaan dengan sama ada ialah ada pengampunan atau tidak. Baik. Saya nak tunjuk tonton something okay, habis kat situ. Saya nak tunjuk tonton something. Okay. Right. Okay. Isu Sanusi. Right. Isu Sanusi. Oh, sebelum kita cerita isu Sanusi ni, saya tertarik nak bawa cerita tentang isu Paloh, tuan-tuan. Isu tanah di Paloh. Sebab dia ada dua contradicting punya statement daripada PAS tau. Nak menunjukkan betapa hipokritnya PAS ini. Okey. Dia ada satu isu di Selangor, di Setiajaya, Kampung Setiajaya, di mana penduduk Kampung Setiajaya telah dihalau daripada tanah yang mereka duduki. Okey, setelah puluhan tahun. So, dalam masa yang sama, itu di Selangor. Di Kelantan pun,
di Kampung Paloh, ada juga di mana penduduk orang Melayu dihalau daripada tanah yang mereka duduki sejak puluhan tahun kerana dakwaannya itu adalah tanah milik syarikat anak negeri. Baik, di dalam dua keadaan yang berbeza ini, PAS mengemukakan dua pandangan yang berbeza. Okey, dalam isu berkenaan dengan Kampung Setiajaya, juga Kampung Setinggan, apa kenyataan PAS di dalam Harakah Daily? Kita baca. Isu Kampung Setiajaya buka mata tentang hak Melayu. Oh, hak Melayu tuan-tuan. Keputusan Mahkamah Tinggi lalu tidak memihak kepada penduduk Setiajaya dengan mahkamah memerintahkan semua penduduk untuk mengusungkan tanah itu dalam tempoh 18 bulan. Ahli Dialog Undangan Negeri Sungai Burong Dr. Muhammad Zamri berkata perkara ini telah membuka mata semua pihak, kata beliau. Saya tak boleh masuk sebab saya kena langgan. So dia kata ini telah membuka mata semua pihak. Ini tidak patut, tidak wajar dan sebagainya. Kan? Ini adalah hak orang Melayu terabai, terancam, dia kata. Oh, dia kata demikian. Baik. Now, bila menyentuh Sungai Burong di Selangor, oh, hak Melayu terancam. Tetapi bila menyentuh hak orang Melayu di Kelantan, apa kata mereka? Menumpang di tanah orang, tiba-tiba minta pembebasan. Tentunya masih ramai ingat setiap kali projek, ini Jun 2022, setiap kali projek pembangunan mahu dilaksanakan kerajaan, ada pihak bantah. Ia berlaku di mana-mana saja, bukan saja di Malaysia. Adegan ini sering berulang, dia kata. Adegan itu sering berulang. Mereka lebih selesa dengan longkang tersumbat. Asalkan demam meninggi tidak keluarga mereka, biarpun orang luar melihat kotor dan terbiar. Mereka membesar itu selama puluhan tahun. Bagi ibu mereka membina rumah di situ, sudah tahu ia bukan tanah mereka. Itu tanah kerajaan. Selagi kerajaan tidak arah pindah, selagi itulah mereka boleh berteduh di situ. Ibu bapa mereka datang dari luar Kota Baru. Mencari rezeki di ibu negara, ada yang berniaga, ada yang kerja di pusat Melimbelah. Mereka seronok tinggal dalam situasi begitu. Mereka tidak perlu lagi naik bas balik ke rumah di kampung setiap petang. Lama-kelamaan, pendapatan setikat itu membesar. Kalau ada ruang, anak pula membina rumah berteduh. Anak-anak pula tiada perasaan, itu bukan tanah milik mereka. Mereka menganggap di situlah tanah tumpah darah mereka. Sekarang ada pengasas kampung Setinggan sudah meninggal dunia. Yang tinggal hanya ada anak cucu. Kita bimbang kalau si ayah tidak menceritakan kepada anak cucu itu bukan tanah mereka, mereka hanya menumpang buat sementara waktu. Situasi itu berlaku di atas tanah Setinggan PT 79 Seksyen 5 Jalan Atas Paloh Kota Baharu. Kan? Tanah milik persendirian didiami tanah milik Perbadanan Kemajuan Iktisas Negeri Kelantan didiami 53 keluarga. Mereka hanya menumpang di atas tanah kerajaan, menumpang di tanah orang, tiba-tiba minta pembebasan. Kan? So apa jadi dengan tanah di Selangor, di Kampung Setiajaya? Kerajaan, bukan Selangor, Kuala Lumpur, saya minta maaf. Kerajaan bagi pampasan dengan nilaian rumah ratus ribu ringgit, tuan-tuan. Apa jadi dengan tanah Paloh di Kelantan yang dikatakan dirampas, yang ini dikatakan menumpang tanah di tanah orang? Dia bagi pampasan, tapi bagi 1,500 je. Yang ni dikatakan menumpang di tanah orang. Tapi kenapa yang ini dikatakan hak Melayu? Kenapa ada dualisme di dalam perkara ini? Kalau melibatkan Selangor, Kuala Lumpur, sebab apa? Dia negeri liberal. Maka itu hak Melayu terancam. Padahal itu pun tanah Setinggan. Tapi bila melibatkan negeri Kelantan, tanah Setinggan, oh itu hak kerajaan. Tak patut mereka tinggal di situ. Tuan-tuan, saya setuju dengan kenyataan yang kedua. Itu hak tanah kerajaan. Bukan kerajaan, hak tanah orang lain. Maka rumah Setinggan tidak ada hak ke atas tanah tersebut. Saya setuju dengan kenyataan kedua itu. Tetapi jangan hipokrit. Jangan pasik. Tuan-tuan. Kalau yang kedua itu dianggap sebagai mengambil hak orang, yang pertama pun dikatakan mengambil hak orang. Bukan cerita hak Melayu. Itu pun mengambil hak orang. Tak kisahlah sama ada owner tu Melayu ke Cina ke, tanah itu atas nama dia, dia beli geran itu atas nama dia. Siapa jual itu hak mereka semasa jual beli dahulu. Ada orang duduk. Mereka orang Setinggan. Tak kisahlah dia Melayu atau tidak. Itu adalah hak dan milik orang yang ada propriety rights dipanggil. Geran tanah itu. Yang duduk di atas tanah milik orang lain, dia tidak ada equitable rights pun. Dia tidak ada hak bersama pun ke atas tanah tersebut. And yet, bila melibatkan bukan Kelantan, oh, ini adalah hak Melayu terancam. Melayu telah disisihkan. Melayu itu, Melayu ini. Tapi bila melibatkan Kelantan, oh tengok tu.
Tengok tu, ini ada kesalahan penduduk kampung. Tak patut minta pampasan. Menumpang di tanah orang, tiba-tiba nak minta pampasan. Tu kenapa? Oh, dia punya maki bukan main. Nak fair be dua-dua lah. Nak fair, kita kata, even dekat kita cerita kampung Seri Setia tu, dapat pampasan. Lebih banyak lah daripada apa yang kerajaan negeri Kelantan bagi. Janji pada zaman arwah Nik Aziz Allahyarham Nik Aziz dahulu ialah memberi sebuah apartmen kepada setiap keluarga di Kampung Palau sebanyak 53 rumah tersebut. Tetapi bila datang kerajaan sekarang ini, pampasan yang mereka terima 1,500 sahaja. Ya, tanah setinggan tidak patut dapat apa-apa pampasan. Ya, kita setuju. Secara dasarnya. Tetapi kamu telah berjanji. Itu dasar yang kedua. Dasar kedua, bila kamu telah berjanji, kena tunaikan. Tak kisahlah sama ada dijanjikan oleh menteri besar dahulu atau menteri besar sekarang, itu irrelevant. Kamu telah membawa janji tersebut bila kamu memegang jawatan menteri besar. So, kena tunaikan. Jangan tiba-tiba bila sampai kepada peringkat negeri kamu, oh, itu adalah tanah kami, tidak berhak meminta pampasan. Tapi bila melibatkan negeri lain, oh, Melayu terancam, Melayu begini, Melayu begitu. Sebab itu saya kata PAS ni memang pandai riding on issues. Dia pandai main isu macam tu. Sebab tu saya kata pasik je. #pasik. Dalam isu ni pasik je PAS ni, tuan-tuan. Tak boleh nak pakai pun. Tak boleh nak pakai. Okay. Tara boleh pakai punya. Right. Habis kat situ. Baik. Saya nak buat satu cerita tentang kebakaran di rumah Ngeh, Ahli Parlimen Beruas DAP. Ngeh Koham, sebelah pagi tadi. Okay, kita baca dahulu. Kebakaran di rumah Ngeh, polis syaki ada unsur khianat. Kebakaran berlaku di rumah Ahli Parlimen Beruas, Ngeh Koham pada sebelah pagi tadi dengan polis mengesyaki ada unsur khianat. Ketua Polis Perak Yusri Hassan Basri tidak menolak kemungkinan kebakaran itu melibatkan tindakan khianat sambil menyifatkan siasatan dijalankan dalam pelbagai sudut. Betul, polis sedang menjalankan siasatan menyeluruh dari pelbagai aspek. Saya memohon mana-mana saksi untuk tampil membantu siasatan. Tolong share, tuan-tuan. Katanya dalam Malaysia kini ketika ditanya sama ada polis mengesyaki tindakan khianat. Pengarah Pemerintah Perak ketika dihubungi berkata pihaknya masih menyiasat punca kebakaran namun tidak menolak kemungkinan tindakan khianat. Dia berkata pihaknya telah menggerakkan penyiasat forensik manakala anjing penghidup K9 dikerahkan membantu siasatan. Sinchu Delhi melaporkan tiada kemalangan jiwa yang berlaku 2.50 pagi. Menurut laporan, 3 kereta musnah termasuk Mercedes E300 yang terbakar sepenuhnya, turut hangus Honda CR-V dan Toyota Hilux serta bumbung anjung rumah. Ngeh dan isteri dilaporkan tidur semasa kejadian. Yang lalu lalang orang dikejutkan oleh orang yang lalu lalang membunyikan loceng rumah dan memaklumkan kejadian itu. Ngeh yang juga pengurusi DAP Perak membuat laporan di Balai Polis Air Tawar. Masih belum dapat dipastikan sama ada melibatkan tindakan khianat. Ngeh baru-baru ini menimbulkan kontroversi kerana cadangannya memasukkan pakar bukan Islam dalam jawatan kuasa khas. Berikutan tidak balas yang meluas, dia mohon maaf dan menarik balik cadangannya. Dan another one yang keluar hari ini, Ngeh maafkan pelaku tetapi dakwa PN yang api-apikan. Anggota Parlimen Beruas, Ngeh Koham memaafkan pihak melontar bom botol sehingga menyebabkan rumahnya terbakar. Okey, ada kenyataan mengatakan bahawa satu bom botol ataupun molotov telah dibaling ke dalam rumah beliau. Bagaimanapun dia menuding jari kepada PAS dan Bersatu yang didakwanya mengapi-apikan isu supaya orang membencinya. Ngeh mendakwa serangan yang bertujuan untuk membakar kediaman itu dipercayai berpunca daripada kenyataannya sebelum ini. Baik. Saya nak komen, tuan-tuan. Kita bukan tuduh ahli PAS buat. Okay? Kita bukan tuduh ahli Bersatu buat. Kita bukan tuduh ahli Perikatan Nasional pun buat. Itu yang kita establish tu dulu. Tetapi kita kata tidak mustahil kalaupun tindakan itu tidak dibuat oleh ahli Perikatan Nasional sama ada PAS atau Bersatu, tindakan itu dicetuskan di atas kebencian yang dibuat dan diapi-apikan oleh geng-geng Perikatan Nasional. Tuan-tuan, saya nak kata golongan yang melampau dalam apa-apalah dalam agama terutamanya ramai. Yang melampau dalam agama ni ramai. Dan bukan biasanya,
Psikologinya dan secara tuntasnya, golongan pelampau agama ni adalah golongan yang sangat jahil tentang agama. Mereka ini semangat dia sangat tinggi. Sanggup buat apa saja kononnya demi agama. Tapi sebenarnya mereka jahil tentang agama. Okay? Saya bukan sebut ini mungkin bermotifkan agama atau bangsa. Itu poinnya lain. Tetapi bagaimana seseorang sanggup, normal people takkan going to that extent. Sanggup nak baling bom botol apa yang sewaktu dengannya ke dalam rumah orang. Kerana itu adalah satu jenayah berat. Arson. Satu jenayah berat ni kalau sabit kesalahan. Dan kalau sekiranya sabit kesalahan juga tuan-tuan, bukan setakat penjara. Biarlah penjara tu satu hal lah. Tetapi diri dia pun akan terjejas. Okey, kita boleh letak. Berkemungkinan juga hutang ke orang mabuk. Ada kemungkinan. Kita tak tolak itu. Tetapi kenapa ngeh? Kenapa rumah itu? Kenapa tak rumah lain? Itu nasib baik tak merebak pergi ke rumah lain, terbakar rumah lain, melibatkan kemalangan jiwa. Saya nak bagi tahu tuan-tuan, ada orang yang hijack agama ini. Menjadikan agama ini seperti satu agama yang nampak ganas. Sebab itu kenapa Islamofobia ni merebak. Kerana antara lain orang Islam tu sendiri yang membuat sifat Islamofobia itu. Yang mewujudkan, yang menyebabkan sikap Islamofobia tersebut berlaku, tuan-tuan. Tuan-tuan, ini berlaku kepada seseorang yang mencadangkan perkara yang kita tak persetujui. Kalau kita tak persetujui perkara tersebut, kita katalah kita tak bersetuju. Cukuplah. Kenapa nak bertindak sedemikian rupa? Sebab itu juga saya tak bersetuju dengan istilah kafir harbi, kafir zimmi. Itu adalah istilah yang diwujudkan oleh ulama ribuan tahun dahulu dalam konteks negara Islam pada ketika itu. Sekarang dah tak relevan. Nama kafir harbi, kafir zimmi itu sendiri bukan di dalam Al-Quran pun. Itu adalah perkataan yang direka oleh ulama selepas itu. Dan pada ketika dan konteks itu, pada zaman itu betul. Tetapi pada zaman sekarang, dia dah tak relevan. Kerana kita dah ada negara yang mana kita di dalam boundaries agama negara itu. Dan saya rasa perkara-perkara ini dah kita kena revise dah. Now, bila kita cerita kafir harbi, ini antara kesan dan akibat. Kalau betul ini disebabkan oleh pelampau agama. Kerana bagi mereka, kalau ada kafir harbi, perkataannya apa? Halal darah. Perkataan yang dia guna apa? Untuk orang-orang yang pelampau agama ni. Halal darah. Kita nak cerita halal darah ni sampai ke mana? Kita nak cerita halal darah ini sampai ke mana, tuan-tuan? Sampai ke mana? Kita kata orang kafir je kena kau jangan risaulah. Saya nak cerita 2019 bukan setakat orang kafir kena baling bom api, tuan-tuan. Saya nak cerita Mufti Perlis pernah kena. Mufti Perlis pernah kena. Dr. Mazhar dibakar, cermin dipecahkan. Kereta Dr. Mazhar dibakar. Bukan dia lah. Kereta Dr. Mazhar dibakar, cermin dipecahkan. Ini pada tahun 2019. Kereta rasmi Mufti Perlis atau Mazhar, Dr. Asri terbakar di bahagian enjin. Selain cermin tingkap dipecahkan di rumah di jalan Persiaran Wawasan Kangan hari ini. Dia dipercayai angkara khianat. Okey. Kita tidak menolak kemungkinan ia adalah angkara khianat berikutan kesan pecah akibat dibaling botol berisi petrol untuk tujuan membakar. Nah, kalau saya baca kenyataan ini, ini kenyataan media 2 Mei 2019. Kalau tuan-tuan sendiri tengok 2 Mei 2019. Dilaporkan dua suspek Amirul dan Muzaini telah ditahan oleh PDRM berkaitan kes membakar kereta SS Mufti Negeri Perlis. Laporan juga menyatakan adanya usaha awal mengupah menggunakan asid untuk mencederakan Mufti Negeri Perlis. Kedua suspek ini mempunyai kedudukan penting dalam organisasi parti politik mereka, iaitu PAS. Peranan sebenar unit amal makin menjadi persoalan. Memang benar, Dr. Mazhar kadang-kadang melontarkan pandangan berbeza dengan parti mereka. Begitu beliau juga memberikan kritikan ilmiah terhadap parti berkenaan sejak dahulu. Persoalannya jika tidak setuju, apakah mereka sehingga menghalalkan, memusnahkan harta dan mencederakan tubuh orang yang berbeza pandangan dengan mereka? Mengapa tidak sekadar menganjurkan debat ilmiah perbezaan pandangan Dr. Mazhar dan PAS dalam isu kafir-mengkafir sesama Muslim umpamanya? So, walaupun PAS menafikan dalam kenyataan media tuduhan tidak berasas oleh sekumpulan pihak yang jahat, Jabatan Amal ataupun Malaysia mengambil serius mengenai tuduhan jahat
dalam media sosial kononnya salah seorang anggota jabatan itu terlibat dalam insiden membakar kereta rasmi Mufti Perlis, Negeri Perlis. So dia kata itu tidak berlaku. Itu tidak berlaku. Dan akhirnya yang ditangkap, betul, dia bukanlah seperti mana yang didakwa. Yang ditangkap adalah 2 orang, tuan-tuan. Yang pertama dikenali sebagai Muhammad Azimar Abdul Razak. Dekat sini Amirul dan Muzaimil. Tetapi yang ditangkap adalah Azimar Abdul Razak. Tetapi another one adalah Mi Tomoy. Dia mengaku diupah bakar kereta Mufti Perlis. Dia ada 16 kes lampau. Dia mengaku dia yang bakar kereta itu. Mi Tomoy ni tinggi sambuan yang kepala tak betul juga dekat Perlis tu. Dia mengaku dia bakar. Tapi dia kata motif dia membakar kerana dia diupah. Dan pada waktu itu Mufti Perlis tak setuju tentang isu kafir-mengkafir yang dibawakan oleh PAS pada waktu tersebut. Pada ketika itu. So, PAS jawab apa? PAS Perak kata, PAS Perak templak ngeh kaitkan PN dengan serangan bom botol. PAS Perak menyela anggota Parlimen Berwas dengan kejadian di rumahnya di Air Tawar. Pesuruhjaya Razman berkata, ngeh ketika sidang akhbar ini mendahului siasatan polis. Justru, menurut Azman, ia sekaligus memperlihatkan pemimpin DAP tersebut tidak mempercayai kepercayaan penuh terhadap profesionalisme pihak polis. Membawa tuduhan, meraih sentimen politik dengan kejadian jenayah adalah bersifat melulu dan melampau. Tuduhan Ngeh seakan menyambung tuduhan Ngah Komeng bahawa PAS adalah Taliban. Ya, memang betul pun. Saya cakap macam tu senang. Ngeh juga bukan setakat dia orang, saya cakap. Dilihat cuba menggambarkan imej buruk bukan hanya kepada PN tetapi juga kepada Islam kerana dikaitkan dengan isu kebiadaban beliau mencampuri urusan Islam baru-baru ini. Baik. Dia tidak mencampuri urusan Islam. Itu adalah urusan pentadbiran. Kita boleh berbeza pendapat, tak setuju tak apa. Itu bukan pentadbiran Islam. Tak ada kena-mengena. Islam konteks lain. Pentadbiran, prosedur, itu cerita lain. Dalam pada PAS menuduh DAP buat demikian, PAS pun buat benda yang sama. Dia kata DAP menunggang politik, PAS pun buat benda yang sama. Kalau kita nak tuduh DAP itu sebegini, sebegitu, sebagainya, ada orang kata aku baru DAP dan sebagainya. Engkau orang baru PAS lah. Engkau baru PAS. Menuduh sesuka hati sedemikian. Ngeh kata, dia tak tuduh PN yang buat. Tetapi dia kata, apa yang diapi-apikan oleh PN itu ada kemungkinan menyebabkan pelampau-pelampau agama dan bangsa ini melakukan sedemikian. Tuan-tuan, kalau Ngeh boleh kena, kita kata orang bukan Islam, tak apa lagi Islam tak. Mufti Perlis. Orang Islam, bukan setakat orang Islam. Ulama, tuan-tuan. Level itu baru betul ulama. Tak kisahlah kau setuju tak setuju dengan dia. Itu ulama. Tuan-tuan, saya pun bukan semua saya setuju dengan Mufti Perlis tu. Politically pun saya ada tak setuju dengan beliau. Tetapi tak adalah kami sampai ke peringkat itu. Ke peringkat nak menghancurkan dia. Ini orang Islam. Itu orang Islam. 2019 bukannya tahun 1889. Tahun 1889 pun kita duk cerita dalam sejarah. Ini 2019. Berapa tahun baru? Itu orang Islam, tuan-tuan. So, mustahil tak? Mustahil tak saya tanya soalan ini? Mustahil tak dengan kemelampauan agama ini yang diapi-apikan oleh satu kelompok yang kononnya memegang agama Islam itu sendiri, mustahil tak mereka akan menyebabkan pelampau-pelampau agama semakin naik kepala dan mengancam bukan setakat orang bukan Islam, tetapi orang Islam sendiri. Bayangkan dia orang boleh sewenang-wenangnya mengkafirkan kita. Siapa undi PH kafir, siapa undi BN kafir. Kalau ada kafir, apa kita ni, tuan-tuan? Halal darah. Bagi orang berilmu dia boleh, tapi majoriti mereka yang mana yang taksub dan juga bodoh itu adalah jahil dalam ilmu. So bila dia dengar kafir, betul lah kafir, maka di situlah berlaku sembahyang dua, sembelihan tak halal, nikah tak sah. Di sini berlakunya terorisme, berlakunya kemelampauan dalam beragama sehingga sanggup menuduh orang Islam itu sendiri sebagai kafir. Dan peristiwa mengkafir, tuduh-menuduh melampau agama ni bukan baru, terutama bila melibatkan politik. Kita belajar isu Khawarij. Satu golongan nama Khawarij yang pada zaman sahabat dahulu bangkit menentang Ali kerana katanya Ali tidak mencari orang yang membunuh khalifah sebelumnya Uthman.
Maka dilawan Nya Ali, ditentang Nya Ali. Kalau tak silap saya, minta maaf. Sejarah saya kena cek balik. Tetapi Khawarij, tindakannya, dia mengkafirkan. Ingat tindakan pertama Khawarij, apa dia tuan-tuan? Mengkafirkan orang Islam yang tidak bersependapat dengan mereka. Setelah dia mengkafirkan, maka dia kata halal darah mereka untuk kita perangi. Di situ mula dia. Saranan saya mudah aja tuan-tuan. Kalau sudah sampai ke peringkat melampau sebegini, saya sarankan, terutama kepada Menteri KDN, tolong dengar. Apa kata? Haramkan je PAS. Tuan-tuan, nanti melampau, PAS orang. Saya kata haramkan PAS. Bukan kata-kata ahli PAS tak boleh buat parti lain. Buatlah parti lain. Tapi bukan guna nama Islam tu. Parti Islam tu jangan guna. Agama tu jangan guna. Bagi saya, parti politik jangan kita letakkan nama agama tu. Dia memburukkan Islam tu sendiri, tuan-tuan. Nama Islam tu dah jadi buruk dia buatnya. Seolah-olah kalau kami tak bersama dengan PAS, kami ni tak Islam lah. Macam tu. Letaklah nama parti progresif tu tak lah. Parti perjuangan suci ke, apa ke. Letaklah nama apa sekalipun. Tetapi buang nama Islam tu daripada parti tersebut. Amanah? Boleh je pakai. Parti Amanah Negara tak ada pun nama Islam kat situ. Tapi boleh je dia bawa imej Islam. Kenapa saya tak boleh cadangkan? Sekarang ini saya nak cadangkan. Apa kata Menteri KDN ada kuasa di bawah Seksyen 5 Akta Pertubuhan untuk nak membatalkan nama Parti Islam se-Malaysia. Dan mereka kena datang dengan nama lain. UMNO pernah diharam lah tahun 1988 sehingga dia menumbuhkan UMNO baru. Yang tu cerita lain lah. Tetapi itu bidang kuasa menteri. Sebab sekarang ini saya nampak benda ni dah melampau lah tuan-tuan. Sebab dia dah guna perkataan kerana kami adalah parti Islam. Kamu tak bersama dengan kami, kamu tak bersama dengan Islam. Itu perkataan yang mereka guna. Tuan-tuan dengar perkataan tu tadi, dia kata dia telah menentang Islam. Padahal yang kita bincangkan oleh Nge berkaitan dengan prosedur. Bila kita bercerita tentang syariah ataupun undang-undang syariah, itu adalah Islam. Sedangkan itu prosedur, perbincangan. Bila orang mempertikaikan undang-undang hudud Kelantan, Kelantan, Nick Elin mempertikaikan beberapa seksyen, dia telah menentang Islam. Dia tak semudah itu, tuan-tuan. Seolah-olah yang dia buat tu macam Al-Quran. Kita bukan menentang Al-Quran. Kita bukan menentang hadis. Kita menentang undang-undang yang diciptakan oleh manusia. Bukan menentang. Kita mempertikaikan. Adakah mempertikaikan undang-undang yang dibuat oleh manusia itu tidak boleh? Sedangkan fatwa-fatwa, pendapat-pendapat, pandangan-pandangan ulama' pun boleh kita bahaskan. Kenapa tiba-tiba pandangan daripada PAS, pendapat daripada PAS, kita tak boleh bahaskan? Seolah-olah itu adalah wahyu yang tidak boleh dipertikaikan. Dan ini akan membawa kepada kemelampauan dalam agama. Sehingga menyebabkan orang rasa bahawa kamu tak cukup Islam kerana kamu tak bersama dengan Parti Islam se-Malaysia. Bagi saya itu dah satu melampau lah. Bagi saya itu sangat melampau. Dan Saifuddin sendiri kata, Saifuddin beri amaran, jangan melampau. Menteri KDN Saifuddin berkata, menggesa orang ramai supaya tidak mengambil undang-undang di tangan sendiri berikutan serangan bom botol ke atas rumah ahli Parlimen Beruas, Ngeh Koham. Kita minta jangan ada pihak mengambil tindakan melampaui lunas undang-undang. Tuan-tuan, adakah perkara ini berkemungkinan membawa kepada pengharaman PAS? Sebab itu kenyataan insiden bom botol, PAS gesa kendorkan ketegangan. PAS menggesa tindakan segera untuk mengendurkan ketegangan susulan insiden serangan bom ke atas rumah ahli Parlimen Beruas. Justru semua usaha mesti diambil bagi menyuraikan ketegangan yang mungkin berlaku akibat perbezaan pandangan. Tuan-tuan, alangkah elok kalau dia cakap macam ni daripada dulu. Kenapa nak kena bawa pula isu ini mengancam Islam, ini mengancam Melayu, ini mengancam hak Melayu, macam kita tengok sungai di rumah yang di rumah Setinggan tadi, mengancam hak Melayu, mengancam Islam. Bila bab itu mengancam Melayu macam Islam, bila kena ke engkau, tak ada. Kenapa? #Pasik, tuan-tuan. #Pasik. Itu saya boleh kata.
Jadi kita kena ingat benda ini. Kita kena ingat perkara ini. Kita kena tahu bagaimana membezakan bahawa Islam adalah Islam. Hari Memang itu kan saya ada debat dengan Alif Western nama dia dalam TikTok. Saya kata, dia mungkin dengar saya punya live kot sekarang ni. Dia kata, itulah dia, Islam liberal. Saya kata, tidak ada istilah Islam liberal. Tidak, dia kata dia terkejut. Apa dia? Ya, takkan kau tak tahu, tak ada istilah Islam liberal. Sebagai mudah saya kata, tidak ada istilah Islam PAS. Tak ada istilah Islam PAS atau PAS itu Islam. Tak ada. PAS itu bukan Islam. Islam itu bukan PAS. Sebagaimana juga tidak ada istilah Islam liberal. Sebab apa? Islam adalah Islam. Islam adalah Islam. Islam bukan Melayu. Islam bukan Arab. Islam bukan PAS. Islam bukan Melayu. Islam adalah Islam. It's a religion. It's a agama. A way of life. On its own. Tidak perlu didefinisikan oleh individu-individu, parti politik, bangsa, budaya, region, tak perlu. Sebab itu Islam bukan orang Arab. Kita tak kata Islam itu Arab. Bukan. Hanya kerana orang Arab belum tentu dia betul-betul Islam. Tak. Islam itu pada bagaimana kita mengamalkannya. Bagaimana kita memahaminya. Bagaimana kita melaksanakannya. Itu Islam. Selain daripada itu, perbuatan kita itu perbuatan kita. Salah kita itu salah kita. Kalau kita buat salah sebagai orang Islam, itu salah kita sebagai manusia. Bukan salah agama. Setuju tak setuju? Kalau kita buat silap, kita buat salah, itu salah kita sebagai individu. Bukan salah agama kita. Sebab itu saya kata Al-Quran itu sempurna. Tetapi mentafsirkan Al-Quran, tafsiran itu belum tentu sempurna. Itu tafsiran kita. Itu pandangan kita. Kita boleh cuba kata yang paling hampir. Paling hampir. Tetapi still itu pandangan kita. Itu pendapat kita. Pandangan kita. Okey? Habis kat situ. Harap tuan-tuan boleh fikirlah perkara ni. Saya ada satu buku saya baca tadi. Tak apalah, nantilah saya tunjuk buku tu. Oleh Prof Tajuddin. Okay, Prof Tajuddin mendengar saya punya live ni. Which is very interesting apa yang dia cakap. Kerana apa yang dia cakap tu selari dengan apa yang saya cakapkan. Baik, habis kat situ. Saya nak bawa isu Kedah. Isu Sanusi di siasat SPRM lagi. Okey. Hari itu, Kedah FA, KFA, CEO dia, bekas CEO dia telah ditahan kerana dikatakan terlibat dalam kes rasuah bernilai 6 juta ringgit. Okey, bernilai 6 juta ringgit. Jadi, dia disiasatlah. Ada satu berita saya baca, dia kata bahawa itu kerana dia 6 juta itu dimasukkan kerana kontraktor itu dapat projek, antara lainnya adalah litar lumba dan juga bekalan air lah. Litar lumba salah satu. So litar lumba tak jadi. So disebabkan itu dikira sebagai salah guna kuasa. Kemudian timbul satu kenyataan daripada Sanusi. Kita dengar kenyataan beliau. Melibatkan company besar-besar. Sekejap sorry. Company besar-besar. Lobby untuk dapat sambung konsesi kawatan air. Derma di situ nak suruh kita sambung dia. Dia kata konsesi ni kita tak sambung. Kita nak buat sendiri. Derma lah 80 bilion pun tak sambung. Dia minta balik duit tu. Dia minta balik duit tu. Ada cerita dia. Masuk akaun KFA. Mana sedari. Lah tak sedap dia bagi cek. Okay, yang ni daripada page sahabat saya Solihin Syabuddin. Tolong subscribe kepada page beliau ataupun kepada YouTube beliau. Now, kenyataan daripada Sanusi, dia kata ada sebuah syarikat yang dapat projek, dia kata yang ni dia sebutlah, yang dapat projek air lebih kurang 900 juta saya dengar lah. 900 juta. Kemudian dia nak sambung projek air tersebut, so dia bagi 6 juta kepada KFA sebagai derma. Bila dia tengok, kami dah bagi, ini Sanusi kata, dah dapat derma 6 juta ni, sambunglah kontrak. Dia kata bagi 10 bilion, 8 bilion pun, kami tak nak sambung kontrak, tak nak ada. Dia pun bagi balik. Dia kata dia bagi balik duit tu, 6 juta.
Kemudian wartawan tanya, takkan tak tahu? Dia macam mana? Nak tahu macam mana? Dia bagi cek. Dia kata, so dia kata dia dah pulangkan balik wang tersebut. Sanusi kata, dia dah pulangkan balik wang tersebut. So, SPRM pelik. Okey. Dakwaan rasuah KFA, SPRM akan panggil Sanusi. SPRM akan memanggil Menteri Besar Sanusi bagi mendapatkan penjelasan berhubung dakwaan rasuah lebih 6 juta yang dikaitkan dengan Persatuan Bola Sepak Kedah. Perkara itu disahkan oleh Pengarah Kanan Siasatan Hishamuddin Hashim. Sumber SPM pula berkata siasatan dilakukan setelah Suruhanjaya itu menerima laporan daripada kontraktor yang sebelum ini dijanjikan memperoleh projek di Kedah jika menyalurkan dana ke akaun KFA. Katanya berdasarkan siasatan, terdapat individu penting berjawatan tinggi dalam kerajaan negeri dan KFA berjanji akan memberikan projek pembinaan serta perkhidmatan sebagai balasan kepada kontraktor yang menyumbang dana. Bagaimanapun, setelah kontraktor itu menyalurkan dana ke akaun Persatuan Bola Sepak berkenaan, mereka tidak menerima sebarang projek seperti dijanjikan. Sumber itu juga berkata kontraktor tersebut telah membuat laporan kepada SPRM setelah berasa ditipu oleh individu terbabit. Pada Jumaat lepas, media melaporkan SPRM mendapat perintah tahanan reman terhadap individu daripada 40 hingga 60 termasuk CEO KFA bagi membantu siasatan 6 juta. Okey. Nah, tuan-tuan baca tak tadi? Kenyataan daripada sumber di dalam SPRM bercanggah dengan apa yang Sanusi kata. Sanusi kata pada waktu itu, dia kata kontraktor tu bagi duit. Tuan-tuan dengar tadi? Boleh ulang balik lepas ni. Masuk dalam akaun. Suruh sambung kontrak. Tak nak sambung kontrak. Kami ambil balik duit, bagi kat dia. Bagi balik dekat dia. Tetapi kontraktor tu bagi tahu SPRM, dia kata, kami disuruh bagi 6 juta kepada KFA. Atas syarat bila lepas kami bagi, kami akan dapat projek. Setelah kami bagi, kami tak dapat projek. Jadi kami buat laporan SPRM. Trigger 6 juta tu sebab kontraktor tu yang buat laporan. Faham tak tuan-tuan? Kontraktor tu yang buat laporan. Maksudnya apa? Bermakna dekat situ 6 juta tu dia tak pernah dapat balik. Sebab kalau dia dapat balik, kenapa dia buat laporan SPRM? Dia kata apa? Perkataan dia guna, kami terasa ditipu. Itu perkataan dia guna, kami terasa ditipu. Meaning, dia dah masuk duit, tetapi dia tak dapat projek. Dia rasa ditipu. Now, timbul isu. What if is, dia tak kata dia tak dapat balik, entah-entah dia dapat balik. Even katakanlah kalau dia dapat balik sekalipun. Even katakanlah dia dapat balik duit 6 juta itu masih dikira sebagai rasuah. Rasuah ni tidak semestinya benda tu dapat bawa balik enjoy. Tak. Perbuatan itu sendiri, itu sudah boleh dianggap sebagai rasuah. Cubaan untuk rasuah. Apabila dia minta 6 juta dibawa masuk, diletakkan atas janji kontrak, walaupun dia tidak dapat kontrak, walaupun dia telah memulangkan wang tersebut, itu pun masih dikira sebagai rasuah. Jadi bila Sanusi kata dia dah bagi balik duit itu, dan kita kena ingat presiden kepada KFA siapa tuan-tuan? Siapa presiden kepada KFA? Siapa presiden kepada KFA? Tuan-tuan, siapa presiden kepada KFA? Tolong tulis. Siapa presiden kepada KFA? Tolong tulis. Sanusi. Tolong tulis Sanusi. Sanusi adalah presiden kepada KFA. Jadi, kalau 6 juta masuk ke dalam KFA, takkan presiden tak tahu. Dan siapa yang boleh bagi projek sambung air, tuan-tuan? Saya tanya pada tuan-tuan, siapa yang boleh bagi projek sambung air? CEO KFA ke yang boleh bagi projek sambung air? Saya tanya pada tuan-tuan, CEO KFA ke yang boleh bagi projek sambung air? Saya tanya pada tuan-tuan ni, siapa yang boleh bagi projek sambung air? Saya tanya pada tuan-tuan, jawab. Nah, kenapa Sanusi tiba-tiba kata, kami dah bagi balik? Dia kantoi. Dia dah kena tanya, dia kantoi, dia gabra, dia tak tanya apa-apa, dia kata kami dah bagi balik. Dengan harapan dia ingat bila dah bagi balik, settle lah. Tak adalah rasuah.
Saya kata, rasuah itu bukannya dia dapat projek tu saja. Dia gagal dapat projek itu pun tindakan berjanji. Saya bukan kata Sanusi yang minta. Tapi dia tulis itu pegawai tertinggi. Siapa yang boleh bagi projek? Lanjutan kepada air siapa? Kan? Siapa? Kita fikirlah logik. Takkanlah dia bodoh nak bagi 6 juta pada KFA. Tuan-tuan, kita kena ingat Presiden KFA Sanusi. MB Kedah Sanusi. Projek lanjutan kepada projek air itu Sanusi. Di mana lepas itu melibatkan juga litar lumba Sanusi. Yang melibatkan tanah Sanusi. Dan pada ceramah yang lepas, saya tak jumpa video tu, Sanusi kata, kita punya litar tak boleh nak siap kerana SPRM sudah serbu syarikat tersebut. Syarikat yang sama, kalau tak silap saya, adalah syarikat yang sepatutnya bina litar tersebut. Dianugerahkan. Sanusi. So dia semua boils balik kepada Sanusi. Now, kenapa Sanusi tak ditangkap? Kalau macam tu. Yang direct sekarang ni adalah CEO dia. Kemudian pengadunya adalah syarikat yang bagi 6 juta cuma Sanusi tak tahu rupanya pengadu dia adalah syarikat itu. Yang bagi 6 juta tu yang tak dapat projek. Mungkin betul dia bagi balik duit tu pada syarikat itu. Mungkin betul. Kita tak nafikan. Mungkin. Tetapi bagi balik duit itu pun tidak akan melepaskan dia daripada, kalau betul Sanusi, elemen rasuah. Tidak melepaskan dia daripada elemen rasuah kerana berlaku janji tersebut. Kan? So sekarang tuan-tuan, kita fikir. Dia kona kot mana sekalipun, dia pusing kot mana sekalipun, sekarang ini dia tersepit. Belah sini ada REE, kat belah sini ada KFA. Belum kita cerita langkah suka. Kita belum cerita lagi pasal apa orang kata airport apa yang dia nak buat dekat Kulim. Kita belum cerita lagi pasal apa orang kata tanah yang dia nak buat untuk litar lumba. Yang tu berkemungkinan besar kalau ada kaitan SPRM akan masuk. Makilah macam mana sekalipun, tuan-tuan ada akal, tuan-tuan boleh fikir. Baik, terima kasih semua yang menonton. 10,000, 11,000, 12,000 yang menonton pada malam ini. Sekian daripada saya. Selamat malam. Ada otak, ada akal, gunakan. Yang penting, lawan. Tetap lawan. Assalamualaikum.